Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada murid-murid dalam sesi pembelajaran kelas online untuk sains tahun 5 untuk tahun ini 2021 bagi silibus KSSR Semakana. Sains tahun 5 kita sudah pada pembelajaran yang sebelum ini kita telah belajar tentang manusia dan kemudian kita belajar tentang haiwan. Dan kita juga telah selesai meneliti haiwan-haiwan tentang bagaimana cara mereka melindungi diri daripada musuh dan juga cuaca ekstrim. Ada ciri dan juga tingkah laku. Ciri ialah apa yang dimiliki oleh haiwan tersebut, manakala tingkah laku ialah perbuatan mereka ataupun tindakan mereka kalau mereka berhadapan dengan sama ada musuh ataupun cuaca ekstrim. Sekarang kita ingin meneruskan satu lagi bahagian tentang kemandirian spesies oleh haiwan, iaitu bagaimana mereka melindungi zuriat mereka. Oleh sebab haiwan ini ada dua cara pembiakan, iaitu bertelur dan melahirkan anak. Boleh? Ada yang bertelur, ada yang melahirkan anak. Sedangkan manusia, kita semuanya melahirkan anak. Tapi kalau haiwan, dia ada dua cara. Ada yang bertelur dan ada yang melahirkan anak. Jadi kita kena meneliti hari ini siapakah dan bagaimanakah cara mereka melindungi telur dan anak mereka. Okey. Haiwan yang melindungi telur. Kita mulakan. Haiwan yang bertelur melindungi telurnya untuk mengekalkan spesiesnya supaya tidak pupus. Jadi dia nak jaga telur dia. Kamu pun tengok dekat sini ada cerita, dia kata, okey, wahai sahabat, saya telah dititahkan oleh Raja Rimba. Siapa Raja Rimba? Kalau cerita-cerita dongeng yang waktu-waktu yang kecil dulu, cerita tentang Raja Rimba ni biasanya kita kaitkan dengan harimau sebab dia adalah yang paling kuat. Okey, cikgu kecilkan sedikit sebab dia punya paparan tu ada sedikit. Okey. Wahai sahabat, saya dititahkan oleh Raja Rimba untuk memastikan semua haiwan melindungi telur-telur mereka dan daripada ancaman. Saya ingin tahu cara kamu melindungi telur kamu. Dia cakap dengan buaya tu. Okey, buaya pun cakap, saya menyembunyikan dan mengeram telur saya. Saya menyembunyikan dan mengeramkan telur saya. Di mana? Di jerumun, di dalam jerumun yang dipenuhi dengan daun-daun kering. Jadi dia ada tempat dia menyembunyikan telur dinamakan sebagai jerumun. Jerumun dibuat daripada daun-daun kering. Macam mana pula dengan katak? Katak cakap, saya dan kodok, katak dan kodok bertelur dengan banyak. Ini cara dia melindungi telur dia. Dan telur-telur mereka ini juga berbau busuk. Dan ada satu ciri yang special, yang khas pada telur katak ini, iaitu diselaputi lendir. Ada slime. Selaput lendir. Supaya ia susah untuk dimakan oleh musuh. Bukankah begitu, kodok? Kodok pun cakap, ya betul tu katak. Ni nyamuk. Siapa yang menjaga nyamuk ni? Ada dekat bawah sini. Okey. So kita pergi lagi kepada burung dulu. Macam mana burung menjaga telur dia? Burung ni dia jawab, saya menyembunyikan telur di dalam sarang ataupun di dalam lubang pokok. Cikgu punya. Okey. Lubang pokok, dan kemudian dia pun mengeram telur sehingga menetas. Jadi dia pun berada dekat dengan dia punya telur maksudnya. Jadi haiwan seperti burung ni dia bertelur dan dipastikan dia sepanjang masa ataupun kebanyakan masa dia dekat dengan telurnya. Okey, jadi dia mengeram dan menyembunyikan telur. Begitu juga dengan lipas. Ni lipas yang berada di kawasan-kawasan yang bukan rumah lah ni, tapi kalau rumah pun sama juga sebenarnya. Kalau dia tunjuk gambar ni tiba-tiba dekat pokok ni, apa yang dia buat untuk menjaga telur dia? Dia menyembunyikan telur di tempat-tempat tersorok. Sebab itulah bila kita buat gotong royong je, jumpalah jumpalah
telur-telur lipas ini. Jadi kita kena bersihkan dia. Betul? Supaya dia susah ditemui oleh musuh ataupun pemangsa. Okey, jadi belalang. Apa yang belalang buat? Belalang juga menyembunyikan telur, tetapi dia menyembunyikan telur di dalam tanah. Itu cara dia. Kemudian ada ayak-ayak. Siapa ni ayak-ayak? Water strider. Dia memang mempunyai kebolehan untuk berada di permukaan air tanpa tenggelam. Jadi Tuhan buat dia ada keupayaan dia. Dia boleh mengawal orang kata daya permukaan air itulah. Nanti kita akan belajar itu di sekolah menengah insya-Allah saya rasa. Dia ada tajuk di dalam fizik tentang tension water surface tension kalau tidak silap saya lah. Apa yang ni dia buat oleh ayat-ayat ni? Dia kata saya bertelur pada permukaan batu atau daun di pinggir kawasan yang berair tenang. Jadi tempat yang air dia tak kuat, arus air yang tidak kuat ataupun arus air yang tenang, dia pergi bertelur dekat sana supaya telur dia selamat. Okey. Kura-kura bertelur di dalam lubang. Jadi dia pun korek lubang dengan kaki dia dan dia pun timbus telur tu dengan tanah supaya tidak ditemui oleh musuh. Kura-kura ni siapa yang buat macam ni? Penyu pun buat macam ni kan? Jadi kalau kita perhatikan, ini haiwan-haiwan ni kebanyakan dia bertelur dengan banyak kecuali burung. Dia ada banyak telur. Buaya, kemudian nyamuk pun macam tu juga. Dia bertelur, larva dia sembunyikan di tempat yang tersorok. Katak ada telur yang banyak. Okey, kemudian kita turun kepada haiwan yang menjaga anaknya. Tadi yang menjaga telurnya. Sekarang kita nak tengok macam mana pula haiwan yang menjaga anaknya. So ini adalah haiwan yang melahirkan anak. Alah comelnya tengok kucing ni. Itulah mata saya terus tangkap gambar kucing ni. Mungkin sebab cikgu suka kucing. Tapi kamu tengok ni. Mamalia seperti arnab, kucing dan kambing menjaga dan menyusukan anaknya sehingga anaknya mampu mencari makanan sendiri. Jadi bila anak dia dah besar, bolehlah dia biarkan anak dia macam manusia juga kan. Jadi bila dah besar, kamu bolehlah hidup sendiri berdikari. Tengok ni seperti kucing, kambing dan arnab. Kucing, kambing dan arnab. Tengok ni anak dia duduk je dekat dengan dia. Kambing pun sama juga ikut saja mak dia. Kucing nanti main-main balik juga jumpa mak dia. Bagaimana pula dengan kangaroo? Anak kangaroo duduk dalam ni. Poket ni. Dia kata kantong. Okey. Jadi anak dia bawa di dalam kantong, sepenuhnya duduk dalam kantong saja sehinggalah betul-betul besar. Jadi dia ada makanan di dalam sana, dia menyusu di dalam sana, dijaga oleh ibu kangaroo. Ikan tilapia pula. Ikan tilapia dengan buaya ni ada keunikan dia. Okey, tadi kan ikan tilapia ni dengan buaya ni dia bertelur. Jadi bila anak dia sudah menetas, telur dia sudah menetas. So apa yang berlaku? Dia akan menjaga anak-anak yang kecil tu dengan membawa anaknya di dalam mulut. Jadi Tuhan buat dia mempunyai rongga mulut yang boleh melindungi ataupun cukup untuk membawa anak-anak dia. Kamu tengok ni, bukan dia makan anak dia ni. Anak dia makan. Jadi dia masuk dalam mulut. Jadi anak dia bersama-sama dengan setiap masa. Dan dia boleh mencari makanan kepada anak dia setiap masa. Jadi waktu dia bertelur tadi dia dah jaga. Kamu ingat kan buaya tadi dia ada jerumun. Bila telur tu sudah menetas, dia bawa bersama-sama di dalam rongga mulutnya. Okey. Kemudian ada juga sesetengah haiwan apabila berasa terancam, dia akan menyerang apabila anaknya diganggu. Jadi jangan sesuka hati nak pergi tangkap anak ayam ni kalau dia tidak jinak. Jadi kalau kamu tangkap dia, mesti dia bising kan. Dia buat bunyi bising, kemudian dia kembangkan. Kamu tengok ni. Kembang dia punya
sayap dan dia punya anggota badan tu. Dia kembangkan supaya dia dapat menakutkan musuh. Begitu juga monyet, dia akan menggunakan kekerasan ataupun dia akan cuba melawan lah kalau kamu mengganggu anak mereka. Tengok ni seterusnya, ada juga haiwan yang bila anak dia sudah menetas, dia akan memberi anaknya makan sehingga anaknya besar. Jadi dia pun ambil makanan, suap dekat anak. Ambil makanan, suap dekat anak. Bagusnya cikgu tengok gambar ni. Inilah pengorbanan ibu kepada anaknya. Betul tidak? Tengok ni, bagi makan dengan anak sampai anak besar. Hargailah jasa ibu bapa kita. Okey, singa pun sama juga macam tu. Dia akan memburu dan dia beri anak dia makan. Okey. Jadi bila anak dia dah sudah dewasa, dia boleh biarkan anak dia berdikari. Okey. So, di situ sahaja tentang cara haiwan-haiwan menjaga anak dan telurnya. Dan begitu juga kita telah belajar tentang bagaimana haiwan itu melindungi diri daripada musuh dan juga ekstrim. Okey, kad yang menarik ni, kad interaktif ini, nanti saya akan beri tugasan kepada anda semua untuk buat di rumah beserta dengan gambar-gambar yang menarik ni. Tengok ni, boleh lipat-lipat dan jadikan nota. Okey, kita nak pergi kepada haiwan imajinasi. Okey, so kita nak pergi supaya kita dapat guide murid untuk melakukan aktiviti ini dengan menarik dan kreatif. Okey, kamu tengok dekat sini, murid tahun 5 Zamrud, dia membersihkan store. Okey, bila dia membersihkan store, mereka menemui bahan-bahan yang merupakan sumbangan daripada murid dan ibu bapa sempena kempen kita semula. Dan mereka jumpa, tengok ni, banyak bahan yang boleh dipakai semula dan dibuat sebagai craft dan eksperimen ke aktiviti menarik sains ke dan sebagainya lah. Jadi dia kata dia nak asingkan dan nak jual dan sebagainya ni. Okey, jadi daripada mereka membuang barang-barang tu, daripada mereka membazirkan dia, dan bila kita buang sampah, kita sebenarnya mencemarkan alam. Jadi, tengok ni. Cikgu, bolehkah saya mengambil kotak ini dan beberapa alat yang lain? Boleh. Kamu nak buat apa? Saya hendak membuat satu projek daripada bahan kita semula. Kamu rasa nak buat apa? Bagus tu. Jadi, apa kata kita buat pertandingan? Dia kata nak buat, mereka cipta model haiwan imajinasi. Kita baru saja belajar kan? Inilah rentetan turutan dia. Jadi kamu dah belajar tadi cara-cara haiwan menyelamatkan anak, cara-cara menjaga diri dan sebagainya. Sekarang kita nak buat, aplikasikan apa yang telah anda pelajari. Ada nak guna botol plastik, ada nak guna kotak, ada nak guna penutup tin yang lama, masih berguna. Jangan bila kita dah buka lepas tu kita buang. Ada kegunaannya, tetapi mesti disimpan dengan selamat. Dapatkan panduan daripada ataupun bimbingan daripada ibu bapa kerana sesetengah objek mungkin ada tajam ke. Jadi saya yakin murid-murid tahun 5 insya-Allah boleh mengendalikan alatan-alatan sebegini. Jadi kalau macam tin ni dia ada tajam, minta bantuan ibu bapa macam mana nak mengatasi dia, nak simpan dia dengan selamat. Okey, jom kita tengok contohnya. Ana, dia kata dia buat lakaran tentang haiwan imajinasi dia. Macam lucu je cikgu tengok ni. Sayap ada, lepas tu ada kaki pula 4. Lepas tu dia buat ni. Tetapi apa yang menariknya ialah, kamu tengok ni. Adakah haiwan ini wujud? Haiwan ini tidak wujud. Dia kata nama haiwan imajinasi oleh Ana ini ialah muri-muri. Tengok ni, muri-muri. Kamu boleh namakan nama haiwan kamu tu sendiri nanti. Cikgu nak ada nama yang kreatif dihasilkan oleh murid. Dan apa sebab dia dipanggil sebagai imajinasi? Okey, sebab haiwan ini sebenarnya adalah bayangan kita sahaja. Dan kita bayangkan dia, kita membayangkan dia mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Untuk apa? Apa tujuan dia? Cuping telinga ni kena ada tujuan dia. Duri tajam ni kena ada dia punya sebab dan tujuan dia. Semua ni yang kamu pilih. Kamu nak buat banyak ciri pun boleh. Jadi dia kata inilah haiwan imajinasi saya. Daripada lakaran dia cipta
gunakan bahan-bahan terbuang dan bina dia seperti yang dilakarkan. Boleh kan? Tengok guna botol jadi mulut, mata. Kemudian ni mungkin tisu penggulung tisu dan sebagainya. Saya namakannya muri-muri kerana muri-muri ini unik, istimewa dan cekap menyelamatkan diri. Kamu tengok kat sini. Dia berdiri sebab dengan sangat bagus. Mengapa badannya yang berbulu itu, badannya yang berbulu tebal itu mempunyai duri? Dah lah ada bulu tebal. Lepas tu dia ada duri pula. Dia kata, okey, inilah keistimewaannya. Bulu yang tebal dan lembut dapat memperdayakan musuh. Bulu dia tebal dan di sebaliknya terdapat duri yang tajam sebagai pelindung diri. Jadi cikgu nak tengok murid-murid cikgu juga ada daya kreativiti dan boleh berkomunikasi dengan baik apa yang mereka hasilkan itu. Nah, bulu yang tebal ini juga dia kata adalah sebagai penebat haba. Kamu ingat tu? Bagus kan? Macam-macam ciri yang boleh digabungkan dalam satu haiwan imajinasi. Ni tengok, Melia buat arnab macam ni, bentuk silinder. Yang ni buat macam gambar itik. Macam itik, tapi bukan itik. Ni macam apa ni, ada sayap tapi mata duduk dekat tengah. Ingatkan rama-rama kan? Mereka pun berkongsi dan beritahu apa sebab mereka membina haiwan tersebut. Cikgu nak beritahu dengan kamu, ada satu tahun cikgu masih ingat lagi ada seorang murid yang bercerita dengan cikgu tentang haiwan imajinasi mereka. Satu murid ni dia cakap apa? Haiwan saya ini mempunyai antena Wi-Fi. Cikgu cakap, kenapa kena ada Wi-Fi? Dia kata, okay, sebab kan sekarang kita nak gunakan internet. Dia cakap dengan cikgu, betul juga, kreatif. Betul tak? Sekarang ni internet adalah satu keperluan yang sangat penting. Kalau boleh setiap hari kita nak gunakan internet. Kalau kita tidak ada internet, kita nak berkomunikasi, tiba-tiba dah jadi susah. Dunia semakin berubah, semakin maju. Mana tahu kamu boleh cipta haiwan di masa hadapan yang boleh membantu kamu untuk mendapatkan liputan internet. Boleh menyebarkan atau orang kata mengeluarkan signal Wi-Fi. Keluarkan signal Wi-Fi, jadi kamu tak payah melanggan lagi, tak payah bayar dah. Tak payah bulan-bulan bayar kepada syarikat telekomunikasi. Kamu cuma bela haiwan itu sebagai haiwan peliharaan seperti kucing kan, bagi dia makan, belai dia dan sebagainya. Jadi selagi dia ada di rumah kamu, dia boleh membekalkan internet. Kan bagus tu imajinasi macam tu. Sekarang jadi PDPR boleh berjalan sepanjang masa. Betul ke tidak? Itu adalah imajinasi yang sangat bagus bagi cikgu. Baik. Untuk pembelajaran yang seterusnya, kita akan mempelajari tentang rantai makanan dan siratan makanan. Ia adalah satu proses yang sangat menarik dan ia ada kaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Untuk itu saja untuk kali ini. Semoga kamu terus mengikuti pelajaran cikgu dalam sesi rakaman di kelas online ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana meneruskan pembelajaran dengan cikgu dan ucapkan terima kasih daripada cikgu kepada ibu bapa kamu atau penjaga kamu kerana membantu kamu untuk mengikuti pembelajaran di musim PDPR ini. Semoga kita semua selamat dan sihat. Amin. Assalamualaikum.